This is a simple way of looking at it. You use money that you know you can earn. Okey, Liga Super, Liga Premier dimasukkan. Okey, boleh ceritakan sikit perancangan untuk yang kata Premier nanti akan di rebranding kepada M2. So macam mana perancangan tu, bila akan diwujudkan semula dan tim mana yang akan main dengan dalam Liga M2? Okay, these are the planning stage, bukan maklumat resmi, tetapi maklumat daripada segi proses. MFL bukan memberhentikan terus Liga Premier, tetapi dengan tanggungjawab MFL kepada AFL dan kelab-kelab M2 Malaysia, kebolehan atau kestabilan Liga M1 kita adalah dengan kekuatan bilangan kelab profesional di Malaysia. Sekarang kita hanya ada 18, ya. So turun naik ni sedikit menjadi persoalan, question mark, ya, kepada kekuatan kelab yang gap daripada AFL tu Liga Super ni besar, gapnya jauh. Tetapi saya tak boleh nafikan alumni yang keluar daripada AFL, Kuching City dan juga Kelantan United menunjukkan proses pengurusan dan penyertaan yang memang kukuh, ya. Dengan itu saya tanggungjawab MFL adalah untuk kerjasama dengan AFL untuk membentuk lebih banyak kelab first semi pro dan maybe after a few years to level of professional, ya. Kita daripada MFL bekerjasama dengan AFL untuk membentuk program-program pembangunan kelab AFL untuk menyertai M2 ni di masa hadapan, dan kemungkinan struktur hanya semi pro pada awalnya, ya. Kita tak boleh hari this process. This process is not saya nak lebih kelab profesional tapi esok kita tekan switch semua kelab dah profesional. Ini mentality, ini struktur kelab, ini jenama kelab, ini kena ada penyokong, ini kena ada infrastruktur dan beban kepada apa makna semi pro. Makna semi pro dan profesional bukan makna the contract. That means the mentality, the management, the operations of the club is ultimately what makes you professional. Kadang-kadang tim amateur lagi profesional daripada profesional. Betul. Ya, so kita perlu lihat apa ciri-ciri yang diperlukan untuk membentuk kelab ni. Banyak kelab AFL pada masa ni tiada alamat, tiada rumah, tiada roots, ya. Dan kita tahu jenama Liga Malaysia ni adalah satu objektif untuk MFL kita jaga. Sebab bila mana-mana kelab naik daripada M3 perlu menambah nilai ke dalam liga kita. Bukan saja semata-mata isu bola sepak, isu jenama, sebab tanggungjawab MFL adalah untuk raise funds to find money. Tetapi jenama yang naik daripada M3 nanti perlu juga jenama yang kita nak dalam liga kita. Disebabkan jenama itu akan menjadi equation dalam kita punya commercial value ni. So kita perlu kerjasama dengan kelab-kelab AFL untuk membentuk satu jenama. They must come from a place. Kita ni state based league tau. Kita ni masih lagi, ya. So banyak kelab dekat AFL is non state based, ya. Kadang-kadang dia nama syarikat atau nama individu. Dengan sinilah kita kena kerjasama dengan dia untuk membentuk mentality, untuk tukar sedikit praktis dan culture tersebut. So bila persiapan naik ke Liga Super nanti, kita akan menambah nilai daripada pasukan-pasukan ini. Okey, macam berbalik kita nak bekerjasama dengan AFL kan. So berkemungkinan juga tim dari M3 ada peluang untuk naik ke Liga Super tahun depan. So apa daripada pihak MFL untuk memastikan juga tim M3 ni betul-betul bersedia jika diorang layak secara merit, mungkin dari segi kewangan, kriteria dia. Okey, kita memisahkan keputusan MFL daripada dua side. Satu keputusan dasar, keputusan operasi. Bila you campur kedua-dua, kadang-kadang ada agak kabur untuk membuat keputusan, ya. So bila kita pisahkan keputusan tersebut, keputusan pertama adalah untuk menerima struktur yang dicadangkan. Itu dah habis. Sekarang kita ke proses operasi. Proses operasi sekarang jatuh kepada Sekretariat MFL dan Sekretariat AFL untuk membincangkan apa yang patut dalam segi pelesenan atau kriteria yang kita perlu wujudkan di peringkat kelab AFL. Itu sedang berlangsung sekarang, ya, untuk memastikan kriteria tidak begitu tinggi dan tidak begitu tak adil untuk diorang, tetapi juga adil untuk liga. Sebab kadang-kadang dia tak adil untuk kelab tetapi perlu untuk dijaga jenama Liga Malaysia. Dan saya katakan tadi adalah tanggungjawab MFL untuk membimbing kelab AFL daripada penyertaan. So next
you can guarantee that MFL will always allow AFL clubs to participate in our competitions. By participation, you raise the club standard. Daripada participation Kuala Lumpur di dalam AFC, tiba-tiba infrastructure dah naik standard, club dah naik standard, club pun dah host Asian level competition. Sama juga AFL bermain dengan melawan klub Liga Super. Dia sendiri akan melihat dan menambah baik prosesnya, pengurusannya, mentalitinya, ya. So penyertaan JDT di dalam Champions League bukan dia boleh menang daripada tahun pertama, tetapi dengan penyertaan dia mencabar diri untuk better themselves every year. Daripada segi infrastructure, pemain tak boleh baik kalau tak ada infrastructure yang baik. So bila penyertaan JDT, dia tahu gap dia, and every year dia improve, dan sekarang kita dah tahu ke knockout stage. Sama juga dengan apa yang dilihat oleh Kedah, apa dilihat di Terengganu dulu atau di Kuala Lumpur sekarang, di mana penyertaan di dalam pertandingan membentuk juga kelab. Bukan kau tunggu engkau bentuk kelab baru aku bagi kau masuk. Itu mentality eksklusif, not inclusive. So tapi MFL perlu saya jelaskan, kita juga ada value yang kita kena protect, ya. So kriteria tersebut kita akan kongsi bersama dengan semua selepas diresmikan nanti, dan perlulah kelab AFL ni tahu sebelum disebarkan melalui media. Ya, so nanti kita akan kongsi. Okey, tadi semalam ada dengar juga masa interview dengan Arena tu kan, ada bagi tahu yang MFL akan bagi kelonggaran kepada tim M3 jika dia orang layak ke Liga Super, untuk tak wajib lah adakan reserve team. Betul kan? Reserve team dengan yang belia atau presiden. So daripada itu bukan okay, great question, because let me clarify that. Licensing process for even Premier League and Super League, kita jangan campur M3 dulu. Dan mana-mana tim yang memenangi Premier League, yang masuk dalam Super League, there's always a first year exemption here. So saya kriteria Premier League di sini, kriteria Super League di sini. Bila you masuk Super League, you takkan ada all the criteria, so you ada 1 year exemption. Tetapi tahun kedua engkau kena meet the Super League standard. Itu juga proses yang sama dikendalikan oleh M3. M3 boleh naik ke dalam Liga Super memenuhi kriteria kriteria business, kriteria bola sepak. Kriteria bola sepak ni senang, menang. Kriteria bola sepak senang. Kriteria penjagaan, pengurusan, kriteria penyokong, ini semua menjadi aspek yang diorang kena kerja keras. Sebab benda ni memerlukan perhatian dia. Sebab klub bola sepak is not a club to win football matches. It's a business. Ya, yang akan menabur peranan di dalam Liga Malaysia. So memang ada extraordinary exemptions, but exemption tu bukan exemption yang kita cipta. Exemption yang wujud dalam manual pelaksanaan club. Okay, kita tahu juga bila dah ada kriteria-kriteria yang macam tu, so let's say lah kalau 18 team daripada Liga Super akan ada 18 team untuk Liga Simpanan. So kalau contohlah kita ambil hari ni layak, so dia beli exemption tak ada, so Liga Premier League tu akan jadi 17, so campur MSN 18, so macam mana? So penambahbaikan dalam sistem detail tu saya akan kongsi nanti. Because like I said, sekarang kita bergerak daripada segi operasi. Betul. Daripada segi operasi, apa yang boleh exempt, apa yang tak boleh exempt, ya. Bukan yang kita kata struktur kita ada under 23, under 21, under 19, ya. Yang mana kita boleh bagi exemption, yang mana kita tak bagi exemption. Mungkin you mesti ada 23, 21, tapi under 19 tak. Example So these are the type of things that akan menjadi detail kepada exemption. Tapi itu proses yang sedang berlangsung sekarang. Okay. Ni aku nak bagi entry sikit je. So kita ada interview juga dengan CEO Cik Raimi pada AFL. So dia kata bila tim diorang akan main quarter final untuk playoff. So dan bila playoff tu dia akan dikendalikan oleh MFL. MFL untuk naik ke Liga Super. So format dia macam mana? Sebab kita tahu tim yang akan dari Liga Super yang nak turun ni, diorang dah import full. Dia macam tak fair dengan untuk 3M3. So mungkin ada different sikit format yang akan berbeza sikit untuk kalau you tanya tim Liga Premier ni, dia kata tak fair kalau dia tak mainkan squad dia. Betul. Okay. So sekarang penyertaan di dalam Liga Super tahun 2023 adalah dengan slot nombor 17 dan 18 akan diisi melalui playoff. Betul. 2 kelab terendah Liga Premier akan berjumpa dengan 2 kelab teratas AFL, ya. Nombor 18 dalam
Liga Malaysia akan menjumpa dengan nombor 1, nombor 17 lawan nombor 2 based on placing, ya. Dan juga akan draw kepada mana perlawanan itu akan berlangsung. Ya. Satu perlawanan sahaja dan ia akan menjadi macam dua final lah untuk kedua-dua pasukan ini, ya. Dan akan dikendalikan dengan peraturan yang kita akan sediakan dan kita akan komunikasi. Belum ditentukan lagi lah. Sudah ditentukan tetapi kita resmikan secara betul. So ini berbalik, aku rasa kita nak tanya pendapat Mr. Stuart sendiri lah, sebab bila Liga Premier dimasukkan seketika, so dia akan jadi liga simpanan. So kebanyakan pemain akan bermain player umur 23 lah. So bila dah habis 23, dah naik 24, 25, so mungkin yang akan pergi ke Liga Super tu tak ramai, mungkin 1 atau 2 player saja akan terpilih. So mana hala 7 pemain ni sebenarnya? Adakah, walaupun ni soalan ni untuk kelab sebenarnya, tapi nak tanya pendapat. Inilah wujudnya M3 dan M2 ni, ya. We know liga kita dan pemain kita a lot of late bloomers, ya. Dan the late bloomers ni akan jatuh kepada M3 atau kepada M2 bila wujudnya semi pro league, ya. Kita harap AFL juga, saya tidak bermain peranan dalam keputusan AFL, tetapi landasan AFL itu boleh menjadi safety net kepada pemain-pemain yang turun daripada liga simpanan ke liga-liga AFL ini. Dan saya harap klub-klub AFL ni diwujudkan dan dikendalikan dengan konsep pembangunan dan penyertaan, dan bukan sahaja terlalu banyak ex-player Liga Super, Liga Premier ni cari makan dekat M3. Ada bagusnya disebabkan ex-player ni membawa jenama, membawa pengalaman di dalam klub-klub M3. Tetapi janganlah terlalu banyak. Gunakanlah landasan Liga Simpanan dan graduate daripada Liga Simpanan untuk memperkuatkan sistem bola sepak kita yang memerlukan lebih banyak talent come through, dan M3 adalah landasan yang amat penting untuk memastikan M2 dan M1 ni kukuh. Kau tanya pasal financial, kau pakar sikit. Financial Fair play. Okey, itu yang apa kata ECP, ada macam ECP yang kita Europe. So bila dia akan mula diperkenalkan? Okey, ECP ni adalah program yang telah dilaksanakan oleh MFL 2 tahun lalu sebelum pandemik, bersama dengan pengajaran daripada La Liga, di mana pengurusan kelab adalah based on expense based on dia punya income tahun lalu. This is a simple way of looking at. You use money that you know you can earn, right? So bukan tahun ni kau budget 20 juta tapi 10 juta pun belum sampai lagi dalam sign contract semua. So this is concept untuk senang dipahami lah. Tetapi kita tahu liga kita telah berlangsung dalam 2 tahun pandemik, dan sini saya pernah katakan dulu, saya amat berterima kasih dan perlu kita juga beri kredit kepada semua kelab yang tidak tutup kedai masa pandemik, ya. Bermain tanpa penyokong, bermain tanpa sponsor, liga berhenti tengah jalan 2020. Ini semua jadi impact dan tak ada satu pun kelab yang tutup kedai. Itu juga menjadi testimonial kepada pengurusan kelab, walaupun ada 1-2 yang masih belum 100%, tetapi kita tak boleh take the credit away daripada kelab yang berjaya. Dalam tahun 2024, 2025 kita akan mengusahakan lebih banyak program-program ECP yang akan dijadikan level playing field daripada segi buku-buku. Sekarang level playing field daripada segi perundangan regulation pertandingan. Selepas ini business regulation will come through. ECP ni akan perkuatkan luar padang. Competition regulation perkuatkan even playing field atas padang, ya. Dan kita akan gunakan program-program ECP. Tetapi program ECP adalah perbandingan tahun lalu. So kalau kita tengok tahun ini pun, tahun 2020 kita impacted by pandemic. Kita bukannya keluar, we are not at the end of pandemic tau. Industri bola sepak ni masih impacted by the pandemic. Sebab perniagaan, business, sponsor, broadcaster semua impacted juga by pandemic. So kita domino effect. Kalau ekonomi tak stable, kita pun nak stablekan bola sepak ni macam mana? So we know the national economics as well, in the national industries have to recover before football can recover. We are we are supporting industry, not a primary industry here.
So hopefully 2024, 2025 we are able to implement that even playing field off the field through ECP. Okay. Right, so ni soalan terakhir daripada kita, ada lagi? ECP ni Ah, yang ECP last boleh. Okay, so kita dah nak implement this ECP ni dengan, so akan ada structure gaji, ceiling cap untuk gaji. Pemain Saya bukan peminat salary cap. Di sini saya katakan awal tadi, we are in a professional football industry. Kalau saya organize a salary cap, banyak juga cara nak avoid salary cap. We must be frank, right? So konsep salary cap ni bukan konsep senang, dan konsep mungkin yang akan memupuk juga culture yang berbeza, yang kita nak elakkan juga. So tetapi kita tahu klub ni semua klub profesional. That question should be back to the teams. You know, kalau you ada kemampuan, you bayar gaji ikut kemampuan. Tapi kalau saya set salary cap, saya rasa itu saja gimmick yang senang didengari tetapi susah nak implement. Akan ada benda lain pula. Ada benda lain.